jelas seseorang itu yang paling mempengaruhi diri ini adalah ayah dan ibu, pendidikan keluarga. Jadi dalam hal ini ayahanda Ustaz adalah seorang ustaz dan beliau juga seorang ahli politik yang pernah bertanding dalam pilihan raya, dan dia berasal daripada Perlis, dan dia telah mendidik ustaz dengan didikan yang sangat ketat dari sudut adab. Itu yang memberi bekas pada diri ustaz, di mana pribadi beliau, akhlak beliau memang sangat-sangat dihormati oleh masyarakat, keluarganya, kerabat-kerabatnya, sehingga beliau tu dipanggil sebagai keramat hidup. Perangai dia tu luruh tu, dia orang Perlis. Dan kemudiannya ibu ustaz sendiri adalah merupakan anak kepada seorang Tuku Kiai Haji Abdul Rahman yang mengasaskan bersama dengan Muallim Haji Abdul Wahid. Tuan Guru Muallim Haji Abdul Wahid itu dia adalah sepupu dia. Muallim Haji Abdul Wahid itu adalah anak saudara kepada Kiai Haji Abdul Rahman. Jadi keluarga ustaz, keluarga yang berkecimpung dalam ilmu. Jadi itu memberi kesan dan bekas bagi diri ustaz untuk meniru mereka dan meneruskan apa yang mereka lakukan. Justru itu ustaz berdiri melalui jalan untuk membina diri ustaz ini berdasarkan contoh yang telah mereka berikan. Jadi mak ustaz guru bahasa Inggeris. Jadi itu sebab kalau tengok ustaz cakap orang putih ni daripada mana pula ya orang putih. Dulu mak ustaz guru bahasa Inggeris. Anak kiai, anak tu guru. Tapi ayahnya almarhum tu jauh pandangan dia. So orang lain semua hantar sekolah agama, dia hantar mak ustaz ni pada sekolah Inggeris. Sebab dia dah nampak masa depan akan datang untuk kita panggil menjadi bekalan dakwah itu mesti kena ada al-musayarah, iaitu keselarian dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu dan kemudiannya bila ustaz dia tu meningkat belajar di mula-mula ustaz masuk high school selama setahun, dapat 3A 2B masa tu dalam penilaian Gajah Lima. Dia 3A 2B itu bawah daripada 4A 1B, bawah daripada 5A, dan topnya 5A lah. So saya hantar sekalian masuk ke ustaz ke high school hanya setahun saja, sebab ustaz rasa jiwa ustaz lebih cenderung kepada agama. So ustaz minta kepada ayah ustaz untuk carikan sekolah Arab. So ayah ustaz hantar ustaz belajar di asal negeri ustaz. Nenek moyang ustaz tu asal dari Kelantan, Pasir Putih, Kelantan. So dia hantar ustaz pergi ke Kelantan belajar di Mahad Al-Muhammadi. So ustaz belajar di sana. Tapi walaupun belajar di Mahad Al-Muhammadi, at the same time ayah ustaz dia tak bagi ustaz duduk di asrama biasa. Dia letakkan ustaz di asrama yang diuruskan oleh an Irish Muslim, because he want me to become well versed in English, master English at the same time. Jadi ayah ustaz masukkan dekat dalam boarding school, international school under Mr. Raihor and Irish Muslims rahimahullah. So ustaz pagi ke sekolah Arab, petang ustaz belajar bahasa Inggeris, masuk kelas. Ustaz ingat lagi Mr. Raihor sampai peringkat he offer me to further my studies in English to Ireland, but I refused because I told him I don't want to become an English teacher. I want to become an Islamic scholar. So
tidak, ini Ustaz dah pakai topi lah. Kali cakap begitu dah. Yes. So, Ustaz pun apa dia, dalam zaman belajar ni memang Ustaz terlibat dengan gerakan dakwah, gerakan tabligh, gerakan apa dia ni, macam persatuan pelajar. Jadi itu membina jiwa Ustaz dan kecintaan kepada gerak kerja dakwah berdasarkan Al-Harakah Al-Islamiyah. Al-Harakah Al-Islamiyah berdasarkan pendekatan Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala. Tapi dari sudut rohani Ustaz mengambil tarikat Ahmadiyah pada peringkat awal. Kemudiannya bila Ustaz itu menyambungkan pelajaran di Mesir, Ustaz ambil apa dia itu tarikat Ba'alawi yang sampai sekarang. Dan apa dia, Ustaz sangat terpengaruh dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang di dalam kehidupan beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah bukan sahaja menjadi ulama yang mengembangkan ilmu di bidang akidah, di bidang fiqh, tasawuf, tetapi dia juga mengembangkan ilmu dan kajian di bidang apa yang dipanggil sebagai tayyarat atau al-milal wan nihal, atau ini kita panggil aliran dan ideologi, fahaman dan falsafah. So Ustaz bercita-cita untuk nak membawa kita panggil elemen itu sebagai sumbangan dalam harakah Islamiyah. So I start to membaca kita panggil dengan jumlah yang agak banyak dalam bidang itu semenjak zaman Ustaz berada di Ma'had Al-Muhammadi. Dan bila keluar buku Qasim Ahmad, Ustaz tengok Ustaz mesti menulis sebuah buku menjawab kekeliruan Qasim Ahmad, dan benda itu menjadi hal yang Ustaz fokus selama 14 tahun sehingga keluarnya buku Ancaman Bahaya Sekularisme. Itu secara asas. Jadi hasil didikan Ma'ayah. Metod dakwah pertama sekali, Islam itu hendaklah kita bersifat jujur kepadanya. Kerana Islam itu bukan kita punya. Islam itu adalah agama Allah. So kita mesti become very sincere, jujur. So we must convey, we must, kita panggil propagate Islam as it is. We cannot modify, because Islam itu adalah merupakan sebagai bukan sahaja akidah, tapi juga sebagai sistem kehidupan yang menyebabkan manusia itu mendapat apa yang dipanggil sebagai Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana khairud dunya, dia hidup dalam keadaan aman, dia hidup dalam keadaan yang bahagia, dia hidup dalam keadaan yang prosper, dia hidup dalam keadaan yang beradab, yang terhormat. Itu semua hanya tercapai melalui kerangka Islam. So that's why kita tak boleh sampaikan Islam dan sempitkan Islam in one area. Then it's not right. Maka dari sudut politik, maka Islam membenarkan seseorang itu memiliki kuasa. Kenapa tujuan dia? Bagi menegakkan keadilan. Sebab tanpa kuasa, keadilan tak boleh ditegakkan. Kerana perlu berdepan dengan golongan yang menentang keadilan, yang melakukan kezaliman. So what can you do if you don't have that power, political power? Maka mesti bersifat lengkap. Justru itu dalam pendekatan ilmu, saya mengikut pendekatan ulama-ulama pondok yang saya belajar. Ketika selepas saya belajar di Ma'had, saya masuk ke pondok Bukit Besar sebelum saya melanjutkan pelajaran ke Mesir. Jadi
Jadi saya duduk di sana, memang saya mendapat pengalaman yang sangat berharga. Bahkan saya menganggap tempoh yang singkat di pondok Bukit Besar itu lebih bernilai dalam memberi kesan kepada hati saya daripada tempoh yang saya belajar di Kelantan. Walau bagaimanapun di Kelantan saya mendapat perkara-perkara yang sangat positif itu tadi untuk dakwah. Manakala di pondok pula ialah daripada sudut pendekatan yang konkret dalam kita nak membina masyarakat berteraskan ilmu. Macam yang dibawa oleh tuan-tuan guru kami di pondok, dengan duduk di pondok, masak sendiri. Jadi itu satu pengalaman yang sangat mahal. Dan apabila Ustaz selesai pengajian, maka Ustaz bawa dari sudut pembinaan masyarakat mesti bermula dengan ilmu. Kemudian dari sudut kerohanian, jadi ada banyak madrasah kerohanian, macam-macam ada, Tarekat Ahmadiyah, Naqsyabandiyah dan sebagainya, ya. Maka Islam ini syumul. Pembinaan rohani, pembinaan iman itu suatu perkara yang wajib, menjadikan seorang yang ikhlas dalam semua perbuatan hidupnya, sehingga segala perbuatannya, walaupun dia kita panggil melihat ke kanan atau ke kiri sekalipun, penglihatan kanan dan kiri itu tidak memalingkannya dari melihat keagungan Allah dan tidak menjauhkannya dari Allah. Jadi itu memerlukan madrasah tazkiyatul anfus, penyucian jiwa. Maka Ustaz bila di Mesir, iaitu pendekatan madrasah Hadramaut Yaman. Jadi di dalam pembinaan rohani, maka kepada pelajar-pelajar kita, kepada rakyat secara umum, maka kita mengambil pendekatan itu. Adapun daripada sudut pembinaan generasi da'i yang membawa Islam itu kepada peringkat politik supaya ia berkuasa dan mentadbir, maka dah tentu pembinaan rohani saja tidak mencukupi, memerlukan kepada suatu penterbiahan yang bersifat kita panggil lengkap, yang boleh mempersiapkan diri mereka bukan saja sebagai seorang soleh, tapi soleh yang viable untuk memimpin negara. Itu daripada sudut pembinaan rohani. Yang ketiganya daripada sudut politik, maka Ustaz, ayah Ustaz adalah merupakan orang PAS, mak Ustaz bekas ketua Muslimat PAS di Melaka zaman muda dia. Ayah Ustaz pernah bertanding PAS. Jadi keluarga kami, Datuk Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman, pengasas PAS di kampung ini. Pengasas PAS. Ayahanda Ustaz pula merupakan setiausaha kepada almarhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ketika hidup dia, antara pengasas PAS. Jadi almarhum Dr. Burhan. Jadi ke Ustaz, dengan ilmu yang kita belajar, Ustaz melihat jalan yang diambil oleh PAS ini dalam membawa pengesalahan politik itu, itulah yang paling bertepatan dengan ilmu yang Ustaz belajar daripada Al-Quran dan Sunnah, daripada akidah, fiqh dan tasawuf. Maka itulah jalan yang saya ambil sebagai platform siasah di dalam melakukan perubahan politik dalam negara kita. Jadi perkara ini digabung jalin, tetapi pembawaan dan pendekatan itu mengekalkan fokus. Jadi jangan kita bila bercakap tentang tazkiyatul anfus, kita bercakap tentang politik. So dia akan mengganggu fokus. Atau kita bercakap tentang politik, kita bercakap tentang tarekat pula. Jadi itu akan mengganggu fokus. Sebab setiap bidang ini mempunyai fokusnya yang telah dibina pendekatan itu supaya fokus dan matlamat itu tercapai. So kita perlu bersifat jujur. Jadi malam ini Ustaz akan bercakap di Haul Imam Abdullah Al-Haddad. Maka saya tak akan cakap politik. Saya akan bercakap secara tazkiyatul anfus, tasawuf. I'm going to become a Sufi tonight.
I'm going to speak about taubat. Tapi bila Ustaz berada di atas platform siasat, I'm going to speak about Islamic politics. Tapi bila Ustaz berada di pondok, I'm going to speak about politics. Among the student, I'm going to teach them the principle of Islam according to these books. So that is kita panggil focus in every aspect. Yang paling memberi kesannya ialah penulisan buku ancaman bahaya sekularisme. Ya, tengok tu. Lorhat dia. Syahami sampai mana? Ini kulit luar ya. So buku itu adalah merupakan kita panggil, kalau dalam bahasa orang putih dia panggil brainchild. Apa makna brainchild? Cuba tengok dalam kamus makna brainchild. Maknanya kita panggil anak kelahiran kepada hasil pemikiran yang berlandaskan disiplin ilmu dalam tempoh 14 tahun. Itu ditulis, dikaji, bagi dijawab Qasim Ahmad. So it is a very concise book. You have to read it first and then you will understand what I told you. Jadi buku ni saya mula membuat kajiannya pada tingkatan 6 selepas daripada keluarnya buku Qasim Ahmad, Hadis Satu Penilaian Semula, yang mempertikaikan hadis sebagai sumber kedua Islam. Jadi Ustaz tengok Qasim Ahmad ni dia menolak hadis kerana dia dipengaruhi oleh fahaman sekular, scientism dan rationalism. So I have to study first. What is secularism? What is rationalism? What is scientism? Jadi budak sekolah agama, sekolah Arab. Jadi nak kaji tu, it took me a very long time for me to become really mature in understanding the issues. So jadi saya mula buat kajian tu pada tahun 1998, siap penulisannya dan diterbitkan pertama kali di Mesir di bawah Persatuan Pelajar-Pelajar Mesir. Kemudiannya diterbitkan kali kedua setelah pulang ke Malaysia, dan ini terbitan yang ketiga. Jadi buku ini adalah message yang Ustaz bawa. Apa dia ni di dalam menegaskan 3 perkara. Yang pertama sekali, bahawa untuk kita menyelesaikan masalah umat, kita mesti menolak secularism. Kita kena kembali kepada Islam politically, culturally, kita kena kembali kepada Islam. Yang kedua, menegaskan bahawa seorang ulama dia tak boleh berdiam dengan persoalan-persoalan politik. Dia mesti menghadapi persoalan itu. Cuma beza ulama, dia menghadapinya di atas platform bukan sahaja politik, but above that, iaitu platform ilmu. Platform ilmu. Jadi platform ilmu Islam. So, apakah yang disebut oleh ilmu Islam tentang persoalan ideologi? Maka kita mesti mengambil pelajaran daripadanya dan panduan daripadanya. So when you are
talking about politics, talking about philosophy, talking about ideologies, talking about socialism, talking about rationalism, talking about apa kita panggil liberalism, you must ensure that you are talking about that issues based on Islamic knowledge, based on the writings of the Muslim scholars, based on the findings of Muslim scholars, which they will what we call ensure that these ideologies must be revised according to the Quran and Sunnah. So what is good, what is right, remain kita panggil something that we can benefit. What is not, we must kita panggil repudiate. We must ensure that the masses will not follow this line of teaching in this from these ideologies. Understand? Bila dah sikit-sikit tengok putih. Bila ada belajar universiti ni semangat lah sikit. Jadi apa dia, itu yang keberapa tu? Itu yang kedua. Yang kedua. Jadi seorang ulama bila dia membicarakan tentang apa ni, dia tak boleh semata-mata kita panggil bercakap tanpa berdasarkan tak boleh. It is wrong. Ini nak cakap tentang secularism, dia berdasarkan kepada sentimen politik only, cannot. Mesti based kepada itu kalau ulama. Adapun other politicians, dia nak cakap kita panggil berdasarkan kepada his own findings, kita panggil it is understandable. But as an ulama, you cannot just be like that. You have to become kita panggil the voice of Islam, the voice of the Quran and Sunnah, the voice of Allah. You must become the one who bring Islam forward, even when you are speaking about ideal. Boleh. Yang ketiga, iaitu buku ini ingin mengingatkan kepada semua ulama yang bercakap tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan sahaja menilai penyelewengan yang bersifat klasik, contoh Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, which now is called some call Wahhabiyah. No, just not penyelewengan yang bersifat klasik, tetapi ilmu tauhid yang menjadi landasan Ahli Sunnah wal Jamaah itu menilai semua bentuk penyelewengan. Ia adalah merupakan sebagai neraca yang mempertahankan ketulinan akidah. Maka dia menilai semua bentuk penyelewengan yang timbul. Kalau di zaman kita, itu dia komunisme, itu dia pragmatism, itu dia socialism, itu dia apa yang dipanggil sebagai apa now dipanggil hedonism, dan all this ism, all these ideologies, Islam has its own stand. Jadi bila begitu, sebagai ulama yang bercakap tentang Ahlussunnah wal Jamaah, they must they must do their duty as an ulama, to convey and to explain to the Muslims that these ideologies is in contradictions to Islam. Not just Wahhabi, not just Mu'tazilah, no, these ideologies. Jadi buku ini adalah sebuah buku yang berusaha menjadi bahan dakwah, bukan sahaja dari sudut siasah politik, bukan sahaja daripada sudut keilmuan sebagai nilai tambah kepada dunia ilmu dalam memahami sekularisme, bahkan juga daripada sudut apa dia tu ulama-ulama sendiri yang belajar, orang-orang yang telah berilmu, sebagai suatu seruan dan dakwah supaya mereka itu menerangkan penyelewengan ideologi ini kepada kita.
cabaran memanglah ya, perkara yang tak dapat dielak. Kerana dengan cabaran itu dia mematangkan kita dari sudut keikhlasan, dari sudut peningkatan iman, dari sudut kita panggil pemahaman dan penguasaan terhadap dunia dakwah dan politik. So cabaran itu perlu dihadapi. Jadi cabaran-cabaran itu sudah tentu ada yang bersifat luaran dan yang bersifat dalaman. Kalau cabaran yang bersifat dalaman, maka iaitu kita panggil berdepan dengan perkara-perkara yang menguji kesabaran. Yang menguji kesabaran kita untuk meneruskan kerja dakwah, untuk meneruskan perjuangan politik. Jadi untuk kita nak menghadapi cabaran yang bersifat dalaman ni, of course kita mesti mempunyai hati yang dikuasai oleh kecintaan kepada Allah. Hati yang beginilah akan jadi hati yang kuat, yang sentiasa menyaksikan kebesaran Allah, yang menyebabkan dia terdedah kepada pertolongan Allah. So sebab itu seorang yang berdakwah, seorang yang terlibat dalam politik, dia mesti mempunyai amalan dan ibadah yang mengekalkan momentum kerohanian, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, nanti bila datang cabaran-cabaran ni, dia akan merasa lesu dan menyerah kalah. Ini satu kerugian kepada perjuangan Islam dan dakwah. Jadi cabaran di dalaman ni banyak yang telah diperincikan oleh ulama-ulama tasawuf dalam kitab-kitab mereka. Secara overall ni, cabaran-cabaran itu boleh merubah karakteristik kita. Dia boleh merubah akhlak kita, merubah peribadi kita. Dan yang keduanya, cabaran itu boleh distract kita, melarikan kita kepada fokus dalam menjayakan kerja-kerja dakwah dan siasat, mencapai matlamat yang kita kehendaki. Ada pun cabaran luar tadi, cabaran-cabaran yang datang daripada luar ni, banyaklah. Daripada cabaran daripada kita panggil parti-parti politik yang sentiasa berusaha membina persepsi-persepsi yang negatif terhadap perjuangan Islam, bagi menggugat keyakinan kita terhadap perjuangan Islam, sehingga melemahkan semangat kita untuk bekerja. Begitu juga cabaran yang cuba memberikan persepsi yang negatif kepada ulama-ulama, ya, bagi menggugat keyakinan kita di atas manhaj dakwah yang telah dibawa oleh para ulama-ulama. So cabaran-cabaran ini adalah benda yang kita perlu hadapi dan mematangkan kita, dan kita tahu kita boleh hadapi selagi mana Allah memberi pertolongan kepada kita. Kerana itu sebagai ahli politik, sebagai pendakwah, memang mereka semua mesti mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebut legacy itu malu juga, ya, sebab kita masih lagi, kita panggil, di pertengahan jalan, ya. Jadi belum ada legacy, ya. Cuma kita harapkan bahawa apa yang telah disumbangkan kepada dakwah dan dalam dunia politik yang sangat kecil sumbangan itu, dijadikan sebagai anak tangga untuk berpijak bagi, khususnya di Melaka ni, bagi dia naik kepada anak tangga yang lebih tinggi dalam membawa dakwah ini, sehingga melahirkan sebuah masyarakat yang mempunyai landscape ilmu dan politik yang kukuh berlandaskan Islam. Sama-sama. Jazakumullah khairan. Masih sekali lagi kami datang ke pondok dan memilih pondok ini sebagai fokus kajian.
kalau ada masa jumpa. Baik. Terima kasih Arian. Masya-Allah.